Assalamualaikum, selamat bertemu kembali di Anis Signature Kitchen. Hari ini saya nak masak Kerala style mutton biryani, iaitu biryani kambing style Kerala. Mula-mula kita panaskan periuk. Kemudian kita tuangkan setengah cawan minyak sapi. Tunggu sehingga minyak sapi panas sekejap. Kemudian bolehlah kita letakkan penumis 4 sekawan. Seperti biasa ya, penumis 4 sekawan. Kemudian ini ialah stone flower, boleh cari di kedai India ataupun nama Indianya ialah kalpasi. Kalau letak ni, biryani anda akan jadi lebih wangi. Okey, saya gunakan 2 biji bawang besar yang dihiris halus. Tumis kesemua ni dengan api yang sedang sehingga bawang menjadi lembut dan hancur. Okey, di India mereka memasak biryani lain mengikut kawasan, lain dari segi rempah-rempah, penggunaan rempah-rempah mereka ya. Okey, sekarang saya tunjukkan cara di Kerala, macam inilah cara biryani mereka. Okey, sekarang saya letakkan ginger garlic paste atau paste bawang putih dan halia sebanyak 4 sudu. Sebab kita masak kambing memang memerlukan lebih halia ya, supaya hilang bau hamis. Okey, cara buat ginger garlic paste ni lihat link di atas. Kemudian kita tumiskan lagi selama seminit dengan api yang sedang. Kemudian saya tambahkan 1 sudu besar serbuk kunyit, 1 sudu besar serbuk lada hitam, 1 sudu besar garam masala. Tumis lagi dengan api yang betul-betul perlahan ya. Dengan 4 sudu besar thick yogurt, boleh gunakan Greek yogurt ataupun yogurt yang bahagian yang paling pekat, tak mau air dia. Tumis lagi selama 1 minit sehingga yogurt tu hancur dalam minyak. Okey, sekarang kita boleh masukkan cili api dalam 6 biji, kita potong-potong, daun ketumbar dan juga sedikit daun pudina. Letak masa menumis untuk menaikkan lagi ya rasa wangi. Nanti bila last kita buka periuk akan keluar aroma-aroma yang wangi ni. Aroma yang sedap daripada pudina dan juga daun ketumbar. Kacau-kacaukan sekejap. Kemudian saya gunakan 700 gram, lebih kurang 700 gram daging kambing dengan tulang. Okey, masa ni kita gaulkan sekejap dalam 2 minit biar daging tu kecut. Kemudian kita hendak masak daging tu, kita tuangkan 2 cawan air rebusan daging. Kalau tak ada air rebusan daging, boleh tuang air biasa pun tak apa. Kemudian kita tutupkan periuk dan setiap 5 minit kacau ya, supaya tak hangus, sebab tadi kita dah taruh rempah kan. Okey, selepas 40 minit daging ni dah masak 80%. Bolehlah masukkan tomato dan juga garam secukup rasa. Biasa kalau masak daging, kalau tak pakai pressure cooker, saya akan letak last. Kalau kambing tu dah masak, baru kita letak garam dan tomato. Kalau tidak, dua bahan ni akan membuatkan daging jadi keras ya. Okey, tutup sekejap 5 minit, maknanya dah siap lah untuk kita lapiskan nanti. Okey, sekarang kita nak buat nasi dia pula. Nasi ni kita tumis sikit. 1 biji bawang kecil, pakai minyak biasa je ya. 1 biji bawang kecil kita tumis.
tumis sikit sehingga dia brown. Satu gunakan setengah sudu ginger garlic paste. Dan juga 1/2 cawan air dan setengah cawan susu cair saya gunakan. Tulisan tu 1 cup tu silap, sebenarnya saya gunakan setengah cawan je susu cair. Sebab nanti kita akan taruh lagi susu cair tu. Okey, masa ni boleh kita letakkan garam setengah sudu kecil dan juga 1/2 cawan beras basmati yang telah saya rendam selama 20 minit. Tuliskan dan kita masukkan sekarang. Kacau slow-slow ya supaya beras tu tak pecah. Okey, kita tutupkan dan masakkan sehingga 80%. Okey, beras tu masih mentah sikit lagi ya, belum masak betul lagi. Okey, sekarang kita nak layerkan. Layer tu lah kita panggil dam ya. Sekarang saya gunakan setengah cawan susu cair, 1 sudu besar rose water. Tak ada rose water pun tak apa, boleh skip. Few drops pewarna kuning. Okey, kita bancuh, kita tepikan dulu. Sementara tu dalam kuali ataupun periuk, kita hendak layer ya. Layer itulah yang dikatakan dipanggil dam. Okey, kita masukkan setengah daripada daging kambing yang telah kita masak untuk lapisan bawah. Dan juga setengah daripada beras nasi yang telah kita masak tadi. Taburkan sedikit daun ketumbar, bawang goreng dan juga 2-3 sudu bancuhan susu yang telah kita bancuh tadi dengan pewarna kuning tu ya. Ini untuk memberikan warna kepada nasi kita. Dan terus sambung lagi layer iaitu daging baki yang separuh tadi tu. Dan juga nasi. Bawang goreng, daun ketumbar, campuran susu tadi tu. Kemudian kalau ada rempah-rempah daging tu kita taruh ke atas. Okey, masa ni jangan kacau. Just tutup aja, gunakan api yang paling perlahan selama lebih kurang 15 ke 20 minit sehingga dah nampak berasap. Asap keluar di keliling kuali tu. Bolehlah kita kacau sikit. Boleh angkat dan servekan panas-panas. Mudah je kan buat biryani ni, cuma kita tukar-tukar dia punya rempah. Basic dia, cara tumis semua lebih kurang. Okey, saya hidangkan dengan raita timun. Raita timun ni senang je, hiris bawang, timun, tomato, cili hijau. Kita gaulkan dengan 3-4 sudu yogurt dan sedikit garam. Okey, dah siap biryani yang sangat sedap. Sekian saja dari saya. Jika anda hendak terus mendapatkan rezeki-rezeki hebat daripada saya, jangan lupa subscribe dan share kepada kawan-kawan. Thank you for watching. Bye.